kombinasi kehakiman intelektual bervisi, seterusnya saudara-saudari pemangkin revolusi ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selari dengan pepatah mulai dahulu, jika yang baik dibuat, persilang celana datang, persilang di bibir orang. Buktinya, lihatlah hari ini akhlak Rasulullah SAW terus mekar dan dijunjung umatnya. Walaupun tidak pernah sekalipun bersua muka, tetapi akhlak baginda, keagungannya terus dikagumi walau zaman silih berganti. Maka hayatilah mauduk syarahan saya yang berbunyi, Rasulullah suri teladan, akhlaknya merintis zaman. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, frasa suri teladan boleh didefinisikan sebagai contoh terbaik yang patut diikuti oleh khalayak, manakala merintis zaman boleh ditakrifkan sebagai merentasi abad atau era semasa. Persoalannya, bagaimanakah caranya untuk kita membentuk akhlak seperti Rasulullah SAW di dalam diri, dalam kehidupan? Bagi menunjukkan segala persoalan, 3 pragmatik akan saya bawakan. Warga yang santai merungkai petunjuk yang pertama, Al-Quran dihayati, akhlak diri diperbaiki. Selari dengan perkembangan revolusi industri 4.0, rencaman alatan dan teknologi canggih dicipta dan digunakan setiap hari. Satu persatu aplikasi media sosial tular dalam kalangan anak remaja, sehinggakan bangsa kita seolah-olah terikat dengan dunia alam maya sahaja. Persoalannya, adakah kita tergolong dalam golongan orang-orang yang lalai, dan adakah kita masih mampu untuk mengimbangkan urusan duniawi dan ukhrawi? Sesungguhnya, bagi membentuk akhlak mulia dan mahmudah dalam diri, Al-Quranlah yang sepatutnya dijadikan pendamping dan sahabat, bukannya telefon pintar, bukannya media sosial. Sa'ad bin Hisham pernah datang ke Madinah dan bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai akhlak Rasulullah. Dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Ya ummul mu'minin, amba'ini an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, fa inna khuluqa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran. Yang bermaksud, wahai ummul mukminin, ceritakan kepada kami mengenai akhlak Rasulullah. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka dalam usaha untuk mendalami akhlak Rasulullah SAW melalui Al-Quran, kita perlu melibatkan diri dalam majlis-majlis ilmu yang memberikan penerangan tentang intipati Al-Quran melalui tafsiran dan ijma' ulama. Oleh itu, sudah izhar lagi bersungguh bahawa sesungguhnya Al-Quran merupakan tonggak utama dalam membentuk akhlak mulia. Saya yakin dan percaya jika Al-Quran dan Al-Sunnah dijadikan pedoman dan tauladan, insya-Allah keberkaitan moral yang berleluasa pada hari ini dapat dibendung dengan efektifnya. Warga dewan yang santai merungkai petunjuk yang kedua, didikan ibu bapa diperkasa, akhlak anak terjaga. Sesungguhnya sifat, kepribadian dan akhlak anak-anak sama ada baik atau sebaliknya bermula dengan didikan ibu bapa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Kullu mauludin yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang membawa maksud, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka ibu bapanya lah yang membentuk, sama ada menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka jika setiap hari ibu bapa menerapkan nilai-nilai murni dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam kehidupan untuk dijadikan ikutan oleh anak-anak, insya-Allah anak yang soleh dan soleha dapat dilahirkan. Misalnya, ibu bapa boleh menceritakan kepada anak-anak tentang betapa tabah, sabar dan pemaafnya Rasulullah SAW ketika baginda cuba berdakwah di negeri Taif. Melalui kisah sirah seperti inilah akhlak mulia dapat dibentuk dalam diri anak-anak. Oleh itu, ayolah bersama-sama kita menggembleng tenaga, berusaha dengan sesungguhnya untuk mendidik anak-anak mengikut
acuan akhlak Rasulullah SAW agar generasi umat Islam akan datang menjadi generasi yang diridai Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, petunjuk saya ketiga, majlis ilmu literajui keberjatan akhlak di atasnya. Sesungguhnya dalam usaha melahirkan generasi yang mampu menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam kehidupan bukanlah perkara yang mudah. Oleh itu, pihak kerajaan juga memainkan peranan yang sangat vital bagi menjayakan misi seperti ini. Misi melahirkan anak muda dan generasi yang berakhlak mulia tidak sepatutnya dipandang enteng, malah perlu dititik beratkan lagi demi menjamin masa depan ummah di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Hakim, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai hamba yang paling disayangi oleh Allah. Dalam hadis yang berbunyi, "Faman ahibba ibadillahi ila Allah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahsanuhum khuluqa." Yang membawa maksud, "Ya Rasulullah, siapakah hamba yang paling disayangi oleh Allah?" Dan Rasulullah menjawab, "Orang yang paling baik akhlaknya." Maka pihak kerajaan perlu lebih berusaha untuk memperbanyakkan lagi majlis-majlis ilmu yang menerapkan nilai-nilai dan akhlak Rasulullah SAW. Tidak kiralah secara alam maya atau bersemuka, di surau-surau, di masjid, sekolah ataupun di kawasan terpencil. Tapi berusahalah untuk menerapkan nilai dan akhlak murni ini dalam kalangan anak-anak muda demi menjamin masa depan umat Islam. Kita boleh ambil contoh Ustaz Ebiliu yang tidak melihat tempat, bangsa, latar belakang keluarga, terus sahaja beliau berdakwah demi menegakkan syiar Islam agar tidak hilang di muka dunia. Hadirin, perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan. Sebelum syarahan saya berakhir, saya tinggalkan dengan kesimpulan. Walakin dunia hari ini dipenuhi dengan berbagai hiburan yang melalaikan. Janganlah kita terus biarkan diri kita hanyut dalam kelalaian. Sebaliknya, jadikanlah Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam kehidupan demi menjamin masa depan. Kerana sesungguhnya Rasulullah suri teladan, akhlaknya rintisan.